Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas fiqh dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, pelajar-pelajar tahun 1 sekalian, apa khabar? Sihat ke? Jadi hari ni kita berkelas fiqh, belajar subjek fiqh. Bagi yang belum kenal, saya Ustaz Ashraf. Bagi satu tawakal kenal lah, sebab hari-hari jumpa kelas ngaji, yang kelas lain tu lah yang tak pernah jumpa lagi. Jadi saya besarkan sikit lah. Talah. Okay. Okey, siapa yang ada buku teks boleh sediakan buku teks awak. Siapa yang tak ada buku teks, tak apa, boleh tengok dekat skrin. Okey, fiqh tahun 1. Jom kita mulakan. Muka surat 1. Okey, muka surat 1. Ya, ada nombor 1. Okey, sama-sama kita baca. Ada yang dah pandai Jawi, bagus, Alhamdulillah. Tapi yang masih baru nak start Jawi, tak apa, kita sama-sama belajar. Okey, macam mana nak baca ni? Pa, pe, lam alif la, jim ja, ra nun ran. Pelajaran. Pa, ro, ta alif mim. Pertama. Pelajaran pertama. Kita nak belajar apa ni? Pelajaran pertama. Ni. Ain. Ai. Ba alif ba. Dal ta dat. Ibadat. Pelajaran pertama, ibadat. Sekali lagi, pelajaran pertama, ibadat. Nampak tak benda putih gerak-gerak tu? Boleh ikut tu lah. Okay. Pelajaran pertama, ibadat. Okay. Okay, yang ni tak apa. Perhati dan faham. Perhati ni maksudnya tengok. Awak perhatikan. Lepas tengok, awak cuba fahamkan. Okey. Apa ni? Pa, pe, ngaro, nger, tayanun, tian, pengertian.
pengertian ibadat. Tadi ibadat kita dah eja dah. Pengertian ibadat. Apa maksud ibadat? Apa pengertian ibadat? Jom kita lihat yang dekat bawah tu. Ibadat ialah alif ya alif ia lam ha lah lah ialah pa nga peng ain ba ab dal ya nun dian pengabdian daya di royari diri kaf ke pa dal de kepada. Ni tahulah Allah. Sin alif sa mim me sama alif a dal de ada para per kaf alif ka ta alif ta hamzah nun an perkataan alif a ta alif waw tau atau para per bawau alif bua ta nun tan perbuatan yang barober ta te pa tanun tan bertepatan dal de nganun ngan dengan shin sya royari ain ta'at syariat. Sama-sama boleh ikut sama-sama baca, okey? Pengertian ibadat. Sama-sama ikut. 1, 2, mula. Pengertian ibadat. Okey, dekat saya baca, awak ikut dekat rumah, okey? Ibadat ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Semula, pengertian ibadat. Ibadat ialah, ikut kat rumah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Apa maksud dekat sini? Pengertian ibadat. Ibadat tu apa? Ibadat ialah pengabdian diri kepada Allah. Kita sembah Allah. Kita buat apa? Solat. Kita baca Al-Quran. Tu pengabdian diri kepada Allah. Kita buat ibadat. Kita buat perintah Allah. Sama ada perkataan. Apa contoh ibadat yang kita buat secara perkataan? Perkataan ni kita bercakap, kita pakai mulut. Contoh ibadat yang kita pakai mulut ialah membaca Al-Quran. Tengok dekat gambar bawah tu.
Kita ada membaca Al-Quran, kita pakai perbuatan. Perkataan. Kita baca. Kita baca surah Al-Fatihah tadi, itu dikira membaca ayat Al-Quran. Atau perbuatan. Apa contoh ibadat yang kita lakukan secara perbuatan? Perbuatan ni maksudnya awak buat, awak gerakkan badan awak. Awak buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Tengok dekat gambar tu. Solat, nampak tak gambar solat tu? Solat tu perbuatan ke perkataan? Jawapannya ialah dua-dua. Solat ada perbuatan dan ada juga perkataan. Solat tu perbuatan. Allahu Akbar, takbir kan? Allahu Akbar, awak rukuk. Sami Allahu liman hamidah, awak iktidal. Allahu Akbar, awak sujud. Itu perbuatan, awak bergerak. Lepas tu masa solat awak baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awak baca surah Al-Fatihah semasa solat. Itu ibadat perkataan. Okey. Okey, gambar apa lagi yang dekat bawah tu? Gambar baca Al-Quran, gambar solat, lagi gambar sapu sampah. Gambar sapu sampah ni ibadat apa? Perbuatan ke percakapan? Awak sapu, awak buat. Jadi ibadat perbuatan. Gambar yang keempat, tolong orang tua melintas. Okey, jadi itu ibadat apa tu? Perbuatan ke percakapan? Dia tolong, dia bawa pakcik tu. Jadi perbuatan. Boleh dapat. Semula. Pengertian ibadat, sama-sama ikut. Pengertian ibadat. Ibadat ialah, semula. Ibadat ialah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada perkataan atau perbuatan yang bertepatan dengan syariat. Maksudnya, bila kita buat kebaikan, bila kita buat perintah Allah, yang disuruh Allah, Allah suruh buat apa? Buat baik. Allah suruh bercakap dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. Jangan menipu, jangan mencaci maki, jangan mencari salah. Allah suruh buat apa lagi? Baca Al-Quran, tunaikan solat, berpuasa di bulan Ramadan. Apa lagi? Buat kebaikan kepada ibu bapa. Jadi semua tu kebaikan ataupun perbuatan baik dikira ibadat, selagi mana ia bertepatan dengan syariat yang disuruh oleh Allah. Jom tengok muka surat 2. Kita ada gambar dan juga tulisan. Contoh ibadat. So kita ada yang pertama kat sini. Nampak tak benda putih gerak-gerak ni? Tengok dekat skrin pun tak apalah. Okay, gambar pertama, solat berjemaah. Tu bacaan dia. Lam alif ta lat. Solat. Ingat cara ejaan solat macam mana? Bukan sin waw su, bukan sulat. Huruf sad. Lam alif ta lat. Solat. Baraber, jim je, mim alif ma, berjemaah. Berjemaah ni beramai-ramai. Okey. Solat berjemaah, solat beramai-ramai. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jom kita eja. Mim mem, ba alif ba, ce,
membaca. Alif lam al, qaf ra qur, alif hamzah nun an, al-Quran, membaca Al-Quran. Okey, yang ketiga, gambar apa ni? Kanak-kanak membantu orang tua. Macam mana nak eja? Macam mana nak sebut membantu? Macam mana nak eja? So, sama-sama kita eja. Mim mem, banun ban, tawautu membantu, alif waw o, ro ngarang orang, tawau alif tua membantu orang tua. Seterusnya gambar apa ni? Solat. Solat apa pula ni? Kita eja sama-sama. Sod, so, lam alif talat, solat. Jim je, nun alif ja, zaitazah, jenazah. Okey. Solat jenazah tu apa? Solat ke atas orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang dah meninggal dunia, dia akan disolatkan, disembahyangkan sebelum dimasukkan ke dalam kubur. Tu solat jenazah. Okey, gambar yang kelima. Dia buat apa tu? Masukkan kertas oren. Masukkan duit lah tu, dekat dalam tabung masjid. Tak kisahlah apa-apa tabung. Tabung masjid ke, tabung sekolah ke, tabung derma ke. Yang penting niatnya bersedekah kerana Allah. Macam ni eja bersedekah. Barober, sod, se, dal, de, kohakah, bersedekah. Kena ingat ejaan dia, bersedekah. Huruf sod bukan sin. Bersedekah. Boleh? Sekali lagi kita tengok contoh-contoh ibadat. Yang pertama, solat berjemaah. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, solat jenazah. Yang kelima, bersedekah. Jadi semua perbuatan baik, kalau kita buat kerana Allah, dia jadi ibadat. Contoh macam membantu orang tua. Dan semua benda yang Allah suruh. Contoh, Allah suruh solat. Kita solat secara berjemaah, dia adalah ibadat. Allah suruh baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, dia adalah ibadat. Solat jenazah, kita solat kerana Allah, dia ibadat. Bersedekah, Allah suruh bersedekah, kita buat kerana Allah, dia jadi ibadat. Boleh? Ibadat ni bila kita buat, kita dapat pahala lah. Kita bersedekah, kita dapat pahala. Kita solat, kita dapat pahala. Ni adik-adik yang tengok ni, pelajar-pelajar yang tengok ni, dah solat belum? Subuh tadi solat, Zuhur solat, Asar solat, Maghrib solat, Isyak solat. Memanglah belum wajib lagi, tapi melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sama-sama ikut mak ayah awak solat, belajar daripada kecil. Nanti dah besar, awak dah tak malas-malas dah nak solat. Solat, rajinkan solat daripada awak muda. Okey, tengok muka surat 3. Ada kitaran apa ni? Ada nombor-nombor. Tengok nombor 1. Bangun tidur. Bila bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu baca doa adalah satu ibadat. Okey, lepas tu nombor 2, gambar apa tu? Gambar tengah mandi. Jadi mandi
menjaga kebersihan diri kerana Allah juga adalah ibadat. Nombor 3, dia lepas mandi waktu pagi dia solat subuh. Jadi solat subuh perkara yang wajib, ibadat yang wajib. Jadi dia adalah ibadat. Nombor 4, dia pergi sekolah, dia belajar. Macam awak belajar dekat rumah, belajar online. Jadi bila awak belajar, awak belajar betul-betul, tak main-main. Tengok YouTube, duduk secara beradab, secara sopan, bukan sambil baring, bukan sambil ngunyah-ngunyah makan. Dapatlah pahala ibadat, pahala beradab sopan. Okey. Jadi belajar perbuatan yang baik, bila kita buat kerana Allah, kita dapat pahala. Boleh? Jadi walaupun awak tengah main, lepas tu mak ayah awak suruh awak belajar, jangan marah-marah. Belajar kerana Allah, baru dapat pahala. Kalau buat terpaksa, takut nanti tak dapat pahala pula. Jadi buat kerana Allah. Saya belajar kerana Allah, saya nak faham kerana Allah. Boleh? Nombor 5, lepas belajar dekat sekolah waktu pagi ataupun kelas online dekat rumah waktu pagi, masuk waktu zuhur. Jadi solat zuhur, solat adalah ibadah. Lepas solat zuhur, sambung pula sekolah petang ataupun kelas online petang. Belajar, sambung belajar. Jadi sama macam tadilah, belajar adalah ibadat jika dibuat kerana Allah. Lepas sekolah, lepas kelas petang, masuk waktu solat asar, awak solat asar, awak melakukan ibadat. Lepas awak solat asar, awak keluar main. Mungkin zaman sekarang ni PKP, duduk rumah, tak boleh nak main jauh-jauh, main dekat dalam pagar rumah saja ataupun main dekat dalam rumah. Tak kisahlah awak main apa. Siapa yang dalam rumah dia besar, dapatlah main bola. Siapa yang rumahnya mungkin tidak ada lapangan, macam saya rumah flat, mainlah kat dalam rumah, mainlah apa-apa, main catur ke, main dam ke, sukan-sukan minda ke, apa-apalah, beriadah. Jadi riadah, sukan, menjaga kesihatan juga adalah ibadat jika kita buat kerana Allah. Lepas kita bersukan, lepas kita beriadah waktu petang, masuk waktu maghrib, kita solat maghrib. Nombor 9, kita solat maghrib adalah ibadat. Lepas solat maghrib, nombor 10, kita solat isyak, juga adalah ibadat. Lepas solat isyak, nombor 11, siapkan kerja sekolah. Mana sekolah kebangsaan ada bagi kerja sekolah, siapkan. Mana sekolah agama ada bagi kerja sekolah, kalau ada, siapkan. Okey, jangan tangguh-tangguh, jangan tinggal-tinggal. Tu belajar, siapkan kerja sekolah juga adalah ibadat kalau buat kerana Allah. Nombor 12, awak tidur, awak niat, saya nak tidur supaya esok saya dapat beribadat kepada Allah. Jadi tidur itu pun menjadi ibadat. Jadi nampak, satu hari perjalanan kita melakukan ibadat. Kita bangun tidur buat ibadat, mandi beribadat, solat memanglah ibadat, belajar buat ibadat, kalau mak ayah bekerja kerana Allah jadi ibadat, solat zuhur ibadat, sambung balik belajar, ataupun ibu bapa sambung balik kerja ibadat, ataupun bantu anak-anak jaga rumah juga ibadat. Nombor 7, solat asar ibadat. Waktu beriadah, bersukan ibadat. Ataupun kalau tak dapat bersukan, mengajilah, tak pun baca kitab ke kan, baca kisah-kisah Nabi sama-sama. Jadi itu pun dikira ibadat. Nombor 9, solat maghrib ibadat. Nombor 10, ibadat, solat isyak. Nombor 11, belajar ibadat. Nombor 12, tidur kerana Allah pun ibadat. Kalau dekat rumah tu awak ada tolong ibu bapa awak, mak ayah awak tolong,
ibadat, dapat juga pahala. Banyak pahala kita dalam satu hari. Boleh? Jadi kalau mak ayah awak minta tolong, jangan malas-malas. Nak pahala tak? Tolong ibu bapa awak. Cakap dengan sopan. Okey. Okey. Tadi kita dah lihat muka surat 3. Dalam aktiviti harian kita satu hari suntuk melakukan ibadat. Kan kita dah belajar kan? Tapi sekarang kita nak bezakan yang mana satu ibadat khusus, yang mana satu ibadat umum. Kita baca dulu yang ni. Muka surat 4. Muka surat 4. Yang ada gambar ni Okey, muka surat 4. Okey, baca yang pink atas tu sama-sama. Ibadat. Ni macam mana ni bunyinya? Ain, mim, waw, mim, mum, umum. Ibadat umum. Dal, alif, nun, dan. Ibadat. Ni macam mana nak baca ni? Kha, khu, sod, waw, sod, sus, khusus. Ibadat umum dan ibadat khusus. Ibadat umum tu apa? Ibadat khusus tu apa? Kita tengok dekat gambar. Perhati dan faham. Ini gambar apa ni? Ibadat khusus. Apa contoh ibadat khusus? Yang pertama kita ada apa ni? Sod, lam, alif, ta. Solat. Jadi solat ialah ibadat khusus. Yang kedua, gambar apa ni? Orang bersalam. Kena baca dulu apa kat bawah tu. Macam mana nak baca ni? Mim, mim, mem. Ba, alif, ba. Ya, ro, yar. Membayar. Bayar apa ni? Zai, za. Ka, alif, ta, kat. Zakat. Membayar zakat. Bayar zakat tu apa? Bayar zakat ni satu ibadat. Bayar duit kita, harta kita, bukanlah semua, sedikit sahaja, memberikan kita punya duit kepada orang-orang tertentu yang Allah perintahkan, ataupun dalam Al-Quran kita panggil asnaf. Ada 8 orang penerima zakat. Orang miskin, orang fakir, amil iaitu orang yang mengutip zakat. Siapa lagi? Ada 8 orang. Tapi untuk zaman sekarang ni nak mudah, kita bayar terus dekat pengutip zakat, dekat amil. Amil ni salah satu daripada nama tu lah penerima zakat. Okey. Kita bagi dekat orang amil ni, pengutip zakat ni. Nanti amil ni, pengutip zakat ni, dia akan bagi kepada 8 orang yang berhak menerima zakat. Orang fakir, orang miskin. Kita dekat rumah kita ada macam-macam. Ada gadget, ada makan sedap-sedap. Tapi ada orang lain yang hidupnya tak macam kita. Dia tak dapat makan sedap-sedap. Dia tak ada gadget yang canggih-canggih. Dia punya rumah tak mungkin lagi susahlah hidupnya daripada kita. Sebab itu Allah perintahkan kita membayar zakat supaya duit kita tu dapat bantu orang-orang yang susah. Okey. Membayar zakat ialah ibadat khusus. Okey, gambar yang seterusnya, gambar perempuan duduk dekat kerusi tengah tengok pinggan. Dia buat apa tu? Kenapa dia tak makan? Sebab ibadat ni susah sikit nak menggambarkan melalui nak ditunjukkan melalui gambar. Jadi dia buatlah gambar macam tu. Okey. Dia nak tunjuk apa sebenarnya? Okey, kita baca ibadat apa ni? Pa, waw, alif, puwa, sin, alif, sa. Puasa. Tahu tak puasa? Berpuasa di bulan Ramadan tu. Ada juga berpuasa yang bukan di bulan Ramadan, berpuasa sunat pada hari Isnin, pada
pada hari Khamis. Ada lagi berpuasa pada 13, 14, 15 hari bulan hijrah. Jadi itu adalah ibadat puasa. Ibadat puasa adalah ibadah khusus. Apa tu puasa? Menahan diri awak. Tahan daripada apa? Daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Contoh, menahan diri daripada makan dan minum. Ada lagi lah. Dan awak buat kerana Allah. Awak bertahan berapa lama? Daripada terbit fajar, daripada waktu subuh hingga terbenam matahari, sehingga waktu maghrib. Jadi awak tahan diri awak, tidak makan, tidak minum daripada waktu subuh sampai waktu maghrib, awak buat kerana Allah. Itu dinamakan puasa. Jadi orang dekat atas ni, dia tengok je makanan tu, dia tengah tunggu waktu berbuka. Dia tahan diri dia daripada makan. Itu puasa. Yang keempat, gambar apa ni? Ini gambar Kaabah. Gambar Kaabah dekat Mekah. Jadi ibadat apa kita buat dekat Kaabah ni? Satu ibadat yang dinamakan sebagai menunaikan haji. Macam mana nak baca tu? Kita eja sama-sama. Mim, me, nun, waw, nu, nun alif ya, nai, kaf nun kan, menunaikan, hajim, haji, menunaikan haji. Okey. Jadi menunaikan haji ni satu ibadat khusus yang hanya boleh dilakukan di Kaabah dekat Mekah sana. Mekah ni nama tempat. Siapa yang tak tahulah, siapa yang tahu alhamdulillah. Okey. Jadi ini contoh ibadat khusus. Solat, membayar zakat, puasa, menunaikan haji. Jadi apa yang awak dapat faham daripada gambar-gambar ibadat khusus ni? Apa tu ibadat khusus? Apa persamaan antara solat, bayar zakat, puasa, menunaikan haji? Apa dia ibadat khusus? Ibadat khusus yang kita dapat faham daripada gambar ni ialah, ibadat khusus ni ialah ibadat yang diwajibkan ataupun disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi di dalam hadisnya. Okey. Perintah yang khusus. Allah suruh solat, Allah suruh bayar zakat, Allah suruh puasa, Allah suruh tunaikan haji. Allah suruh. Allah juga suruh apa contoh lain? Bersedekah. Allah suruh baca Al-Quran. Jadi solat, bayar zakat, puasa, menunaikan haji, membaca Al-Quran, bersedekah, semua tu ibadat khusus yang Allah suruh secara terperinci, yang Allah sebut satu-satu. Yang Nabi pun jelaskan satu per satu. Solat macam mana, bayar zakat berapa banyak, puasa waktu bila, tunaikan haji macam mana caranya. Semua tu ibadat khusus. Jom kita tengok muka surat sebelah, muka surat 5. Perhati dan faham. Ibadat umum. Ibadat umum. Ibadat umum ni apa pula? So kita tengok dulu gambar, baru kita cuba fahamkan. Gambar yang pertama, kanak-kanak tengah kupas bawang dekat dapur. Mak tengah pegang periuk. Ayah pula tengah pegang apa tu? Pinggan ke bahan makan lain kot, daging kot. Sekejap saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Dekat kering. Okey, gambar pertama kita baca dekat bawah ni. Mim, mim, mem. Ba, nun, ban. Ta, waw, tu. Membantu. Alif, ya, i. Ba, waw, bu.
ibu, ba alif ba, papa, bapa, membantu ibu bapa. Jadi membantu ibu bapa kerana Allah baru dikira ibadat dan dapat pahala. Faham? Gambar kedua. Abang ni pegang nenas dekat tangan kiri, pegang rambutan dekat tangan kanan. Nenas RM8, rambutan RM5. Agak-agak dia buat apa ni? Dia, kita baca dekat bawah ni. Baraber, nun ya alif nia, ga ge, berniaga. Berniaga ni apa? Berniaga ni jual barang. Nak beli tak? Nenas RM8, rambutan RM5. Dia jual. Itu namanya berniaga. Jadi kalau seseorang tu dia berniaga kerana Allah. Saya berniaga kerana Allah. Saya nak cari pendapatan, nak cari nafkah kerana Allah, dapat pahala, dikira ibadat. Okey. Gambar seterusnya. Tadi kita dah bincangkan gambar apa ni? Tak payah baca pun dah tahu dah gambar apa. Gambar sedang belajar. Macam mana nak eja belajar? Tengok dekat sini. Ba, be, lam alif la, jim ra jar, belajar. Okey. Jadi belajar kerana Allah dapat pahala ibadat. Gambar sebelahnya. Tengok, tak payah baca pun dah tahulah gambar buat apa. Tengah sapu sampah. Macam mana nak eja menyapu sampah? Kita eja sama-sama dekat bawah. Mim, me, nya alif nya, pa waw pu, menyapu. Sin mim sam, paha pah, sampah, menyapu sampah. Okey. Jadi awak buat menyapu sampah ke, vacuum ke, menjaga kebersihan lah yang penting. Menjaga kebersihan, kemas rumah, kemas bilik, lipat baju awak, apa lagi, susun kasut. Semua yang kaitan dengan menjaga kebersihan, sama ada kebersihan diri ataupun kebersihan tempat, kalau kita buat kerana Allah, dapatlah pahala ibadat. Gambar seterusnya. Gambar apa ni? Dia ada yang sapu sampah, ada yang kutip sampah, ada yang angkat meja. Gambar apa tu agak-agak? Dekat belakang tu gambar apa tu? Bangunan apa tu? Okey. Tak apa, kita baca dulu nama dia apa. Ini dipanggil aktiviti apa? Ga waw go, ta waw ngatong, gotong, ro waw ro, ya waw ngayong, royong, gotong royong. Gotong royong ni apa? Gotong royong ni satu aktiviti membersihkan suatu kawasan bersama-sama. Contoh, gotong royong membersihkan rumah. Awak, adik-beradik awak kalau ada, mak ayah awak, semua sama-sama membersihkan rumah. Ada yang bahagikan tugas. Mungkin awak tolong sapu sampah. Mungkin adik-beradik awak tolong kemas mainan. Ayah awak mungkin lap kipas. Jadi bahagikan tugas sama-sama membersihkan rumah. Itu gotong royong membersihkan rumah. Mungkin tahun 1 tak pernah lagi lah gotong royong membersihkan sekolah. Kalau dekat gambar tu, dia khusus gotong royong membersihkan sekolah. Yang pelajar kutip sampah tu, dia kutip sampah dekat sekolah. Ada yang sapu sampah dekat sekolah, tolong angkat meja, susun meja dekat kelas. Tapi awak tahun 1 ni tak sempat lagi nak belajar dekat sekolah, belajar kat rumah saja. Jadi mungkin tak tahulah macam mana kan situasinya. Kita apa.
Yang penting gotong royong tu dekat mana-mana pun boleh berlaku. Dekat sekolah boleh, dekat rumah pun boleh. Susun meja kerusi dekat rumah awak dengan baik. Susun apa lagi, terpawai dekat dapur tu, tolong mak susun, pun dikira gotong royong jugalah, dapat pahala. Okey, buat kerana Allah. Yang terakhir, gambar apa tu? Tak payah baca pun dah tahu dah, dia tengah cuci kereta. Jadi kalau awak tolong ayah awak cuci kereta, tolong mak awak cuci kereta kerana Allah, dapatlah ibadat, dapatlah pahala melakukan ibadat. Macam mana nak eja mencuci kereta? So kita tengok dekat bawah, sama-sama kita eja. Mim nun men, ca waw cu, ca ya ci, mencuci, ka ke, ro ya ri, ta alif ta, kereta, mencuci kereta. Boleh? Apa yang kita dapat faham daripada ibadat umum? Kalau ibadat khusus tadi, solat, bayar zakat, puasa, menunaikan haji, semua ibadat khusus ialah ibadat yang disuruh Allah secara khusus. Allah suruh solat, Allah perintahkan bayar zakat, Allah suruh puasa, Allah suruh tunaikan haji. Itu ibadat khusus yang Allah suruh secara khusus. Ibadat umum ialah apa-apa perbuatan baik. Apa-apa perbuatan baik. Awak tolong ibu bapa, awak tolong kawan-kawan, awak berniaga, awak belajar, awak menyapu sampah, menjaga kebersihan, mandi, jaga kebersihan, kemas bilik, jaga kebersihan, awak gotong royong, kemas satu rumah sama-sama, jaga kebersihan, awak tolong basuh kereta, tolong apa lagi, macam-macam lah perbuatan yang baik. Kalau kita buat perbuatan yang baik kerana Allah, itu menjadi ibadat umum. Macam tadi, apa lagi ibadat umum dekat aktiviti harian? Jom kita tengok balik muka surat muka surat 3. Muka surat 3. Tengok balik muka surat 3. Nombor 1, bangun tidur, kita baca doa. Baca doa bangun tidur, ibadat khusus ke ibadat umum? Baca doa. Baca doa tu diajarkan. Dia khusus, ibadat khusus. Nombor 2, menjaga kebersihan, ibadat khusus ke umum? Ibadat umum. Sebab dalam Al-Quran tidak ada diperincikan mandi, cara-cara mandi hendaklah macam tu, macam ni, tidak ada. Mandi semua orang tahu cara mandi. Ambil air itu mandi, semua orang tahu cara mandi. Bila kita mandi niat nak jaga kebersihan kerana Allah, dia jadi ibadat umum. Nombor 3, solat subuh. Solat subuh Allah suruh, jadi dia adalah ibadat khusus. Belajar ibadat umum, perbuatan yang baik, belajar. Baiklah, baguslah belajar. Jangan main je, main tu bukan ibadat. Belajar tu ibadat. Dapat pahala, dapat ibadat khusus, ibadat umum. Lepas belajar kelas pagi, awak solat zuhur, Allah suruh solat zuhur, awak buat ibadah khusus. Lepas solat zuhur, awak sambung kelas petang, belajar kerana Allah, ibadat umum. Lepas kelas petang, awak solat asar, Allah suruh, ibadat khusus. Lepas solat asar, awak beriadah, bersukan, menjaga kesihatan, ibadat umum. Lepas tu maghrib, awak solat maghrib, Allah suruh, ibadah khusus. Solat isyak, Allah suruh, ibadat khusus. Nombor 11, awak buat kerja sekolah, Allah suruh tak? Tak suruh, tapi ia perbuatan yang baik.
Cikgu suruh siapkan kerja sekolah, ia perbuatan yang baik untuk kebaikan awak belajar. Kalau awak buat kerana Allah, ia ibadat umum. Tidur, aktiviti harian kita, bila kita buat kerana Allah, dia jadi ibadat umum. Jadi tidur pun ibadat umum bila kita buat kerana Allah. Sahaja aku tidur supaya esok aku dapat belajar, supaya esok aku dapat solat, beribadah kepada Allah. Kita niat macam tu. Jadilah tidur tu ibadat. Boleh dapat? Apa tu ibadat khusus? Tengok balik muka surat 4. Ibadat khusus ialah ibadat yang disuruh Allah. Macam solat, bayar zakat, puasa, menunaikan haji. Apa tu ibadat umum? Tengok muka surat 5. Ibadat umum, perbuatan akhlak yang baik, perbuatan yang baik, membantu ibu bapa. Membantu sesiapa lah, tak kisah. Ibu bapa ke, guru ke, kawan ke. Kalau buat kerana Allah, dia jadi ibadat umum. Berniaga ataupun bekerja. Kalau pergi kerja, kalau berniaga kerana Allah, dapat ibadat umum. Perbuatan kita hari-hari. Belajar, kita buat kerana Allah, ibadat umum. Sapu sampah, kita jaga kebersihan kerana Allah, ibadat umum. Okey, boleh, tu saja. Muka surat 6. Aktiviti yang pertama, bincangkan faedah melakukan ibadat dalam Islam. Faedah ni apa? Faedah ni kelebihan. Kalau kita buat sesuatu, kita dapat apa? Yang pertama, bila kita buat ibadat, yang pertama kita disukai oleh Allah. Yang kedua, disukai oleh ibu bapa. Yang ketiga, mendapat pahala. Okey, boleh? Okey, kita tengok dekat gambar ni. Nyatakan contoh ibadat umum dan ibadat khusus. Okey. Gambar yang pertama, memberi hadiah. Ibadat khusus ke ibadat umum? Allah suruh ke bagi hadiah? Ke dia perbuatan baik? Dia perbuatan baik. Jadi bila awak bagi kawan awak hadiah, ikhlas kerana Allah. Bukan sebab supaya awak dapat balik hadiah, bukan. Bukan sebab supaya nanti dia belanja awak pula, bukan. Awak bagi sebab awak nak bagi di kerana Allah. Nak sedekah kat dia, nak bagi hadiah dekat dia, dapatlah pahala ibadat umum. Gambar kedua ni, gambar apa ni? Orang makan dekat majlis. Okey, menjamu orang makan. Awak bagi orang lain makan. Mungkin sekarang ni PKP, duduk rumah, tak bolehlah pergi majlis, tak bolehlah nak buat majlis makan-makan. Tapi sebelum ni ada majlis makan-makan. Bila kita bagi orang makan, kita menjamu orang makan, kita dapat pahala ibadat umum kalau buat kerana Allah. Gambar ketiga, belajar di sekolah. Ni pun kita dah bincang tadi, dia ibadat umum. Seterusnya, gambar solat, ibadat khusus. Allah suruh solat. Okey. Tahukah anda, muka surat 7, tahukah anda melakukan perbuatan yang baik dan mulia kerana Allah adalah ibadat. Tadi saya dah cakap, melakukan perbuatan yang baik dan mulia. Contoh, bantu ibu bapa. Awak buat kerana Allah, dia jadi ibadat. Okey. Amalkan, berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan pekerjaan atau perbuatan baik supaya menjadi ibadat. Jadi bila awak buat sesuatu, awak duduk dekat sini, awak tengok gadget awak, tengok kelas online, awak belajar kerana Allah, awak dapat pahala. Tapi bila awak dah malas, tak naklah belajar, tak pun belajar kena paksa kan, awak tak niat kerana Allah, jadi rugilah, tak dapat pahala, tak dapat pahala ibadat umum. Apa lagi perbuatan pekerjaan yang awak buat?
Kalau awak main basikal dekat kawasan rumah boleh kalau tak silap. Yang penting kena jaga jarak fizikal. Awak main basikal buat kerana Allah, nak jaga kesihatan kerana Allah, dapat pahala ibadat umum. Boleh? Tu saja untuk hari ini. Muka surat 8 kita sambung pada kelas akan datang lah. Okey, tu saja. Latihan tak ada. Latihan kelas akan datang. Kelas akan datang baru kita bagi latihan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.